Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurah Haslinda binti Suhaimi. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan mengenai satu ciptaan sains dan kita akan kaji dari sudut aspek maqasid syariah dan etika sains dalam Islam. Untuk tajuk hari ini, saya akan fokuskan penciptaan sains iaitu penciptaan ubat-ubatan. Seterusnya, kita akan melihat apakah isi kandungan pembentangan ini. Yang pertama, kita akan melihat dokumentari berkaitan penciptaan ubat-ubatan. Dan yang kedua, kita akan melihat apakah definisi ubat-ubatan. Yang ketiga, kita akan melihat penciptaan ubat-ubatan dari sudut sains. Yang keempat, kita akan melihat penciptaan ubat-ubatan daripada sudut maqasid syariah. Dan yang keempat, kita akan melihat apakah aspek negatif daripada penciptaan ubat. Okey, jom kita lihat sama-sama. Bahagian pertama, mari kita lihat berkenaan dokumentari berkaitan ubat-ubatan. Dasar Ubat Negara DUNAS sejak tahun 2012 menekankan komitmen kerajaan dan pihak berkaitan farmasutikal dalam memastikan rakyat mempunyai akses kepada ubat-ubatan yang berkualiti, selamat dan berkesan. Objektifnya perolehan yang sama rata dan penggunaan yang rasional ubat-ubatan penting dan yang mampu dimiliki bagi meningkatkan tahap kesihatan rakyat. Penggunaan ubat generik menjadi sebahagian dasar itu bagi membolehkan kerajaan terus membekalkan rawatan berkualiti dan berkesan pada kadar yang rendah kepada rakyat. Ubat-ubatan generik dihasilkan setelah tempoh paten ubat innovator atau asli tamat biasanya selepas 10 hingga 20 tahun. Sebelum diluluskan dalam pasaran, ubat generik perlu dibuktikan setanding dengan produk innovator dari segi kualiti, keselamatan dan keberkesanan. Ia juga mengandungi bahan aktif, kuantiti bahan aktif, indikasi dan cara pengambilan yang sama serta menjalani ujian biokesetaraan. Keberkesanan produk generik adalah sama dengan produk innovator kerana ianya menggunakan bahan aktif dan juga dos yang sama. Dan di samping itu juga, produk generik telah berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah, Kementerian Kesihatan Malaysia dan telah menjalani ujian makmal dan ianya terbukti memberikan kesan teraputik yang sama dengan produk innovator. Semua ubat berdaftar di Malaysia termasuk ubat generik dijamin kualiti, keberkesanan dan keselamatannya kerana ia diuji dan menjalani proses penilaian yang ketat. Proses ini dikawal dengan membuat pemeriksaan secara berkala dan rambang oleh Kementerian Kesihatan di bawah seliaan Bahagian Regulatory Farmasi Negara (NPRA). Ubat generik adalah sama dengan produk innovator di mana ialah sama dari segi kandungan bahan aktif, kekuatan bahan aktif dan juga dos. Di samping itu juga, ianya adalah sama dari segi keselamatan, dari segi kualiti, cara digunakan dan juga cara tindakannya. Semuanya adalah sama. Ubat generik adalah setanding dengan produk innovator. Perbezaannya hanya pada nama, jenama atau brand name yang digunakan. Yang kedua, perbezaan dari segi rupa bentuk. Dan yang ketiga, perbezaan dari segi harga di mana produk generik adalah lebih murah daripada produk innovator. Sebentar tadi kita telah melihat dokumentari berkaitan penciptaan ubat-ubatan. Persoalannya di sini, apakah maksud ubat? Maksud ubat ialah bahan kimia untuk mencegah, mengawal ataupun merawat penyakit. Ubat dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu yang pertama ubat am. Ubat am ini ialah ubat yang hanya boleh dibeli tanpa preskripsi di kedai biasa ataupun kedai farmasi. Contohnya seperti vitamin dan ubat demam. Yang kedua, kategori kedua untuk ubat ialah ubat terkawal. Ubat terkawal ini dibahagikan pula kepada dua bahagian iaitu ubat terkawal dengan preskripsi dan ubat terkawal tanpa preskripsi. Ubat terkawal dengan preskripsi ini hanya boleh diperolehi daripada doktor ataupun ahli farmasi.
Contoh ubat dengan preskripsi ini ialah seperti ubat kencing manis dan ubat darah tinggi. Ubat terkawal tanpa preskripsi ini pula hanya diperolehi daripada ahli farmasi. Contoh ubatnya seperti krim, ubat batuk dan ubat sesemak. Dan inilah definisi ubat dan jenis-jenis pembahagian ubat. Seterusnya, kita akan melihat penciptaan ubat-ubatan daripada sudut sains. Bidang kajian ubatan ataupun dalam bahasa sainsnya dipanggil farmakologi ini bukanlah satu cabang ilmu yang baharu pada zaman ini. Bahkan, ianya telah bermula lebih kurang 1,500 tahun yang dahulu. Sejak daripada itu lagi, disiplin ilmu kajian ini semakin berkembang dan semakin hari semakin lebih sistematik. Kebanyakan ubat yang digunakan pada masa ini dicipta sejak 100 tahun dahulu dengan menggunakan pelbagai teknik farmakologi dan toksikologi. Bagi memastikan ubatan ini selamat untuk diambil, setiap ubatan itu akan menjalani proses yang sangat ketat dan terus dikawal selia walaupun telah dipasarkan. Itulah sedikit sebanyak pengenalan ubat-ubatan daripada sudut sains yang dapat kita fahami pada hari ini. Seterusnya, mari kita lihat kepada proses penciptaan ubat-ubatan yang dapat dibahagikan kepada 5 peringkat. Iaitu peringkat yang pertama adalah peringkat penemuan dan peringkat pembentukan, yang mana pada peringkat ini masa yang diambil bukanlah masa sekejap, hampir 10 tahun. Manakala fasa saringan keselamatan selepas suatu ubat dipasarkan dilakukan secara berterusan sehingga 20 tahun. Pada peringkat penemuan ini, fokus utama adalah mengenal pasti potensi suatu bahan bagi menghasilkan tindak balas yang diingini. Ia dilakukan menerusi beberapa pendekatan seperti membuat rekaan produk berdasarkan pemahaman yang ingin dirawat, memanfaatkan kesan ubat sedia ada bagi merawat penyakit lain dan melalui beberapa kaedah lain. Sebelum ubat diberikan kepada manusia, ia terlebih dahulu diuji pada sel dan juga haiwan untuk menentukan dos yang berupaya memberikan kesan terbaik kepada pesakit. Ini dilakukan pada peringkat ujian praklinikal. Setelah semua maklumat ini diperolehi, barulah permohonan untuk ujian klinikal dalam manusia dibuat. Ujian klinikal ini dilakukan dengan 3 fasa, iaitu fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Fasa 1, ujian klinikal biasanya dijalankan selama beberapa bulan, melibatkan 20 hingga 100 orang peserta sihat tanpa sebarang penyakit. Fasa kedua, ujian klinikal pula melibatkan 100 hingga 200 peserta yang mengalami penyakit yang ingin dirawat. Manakala pada fasa ketiga, seramai 300 hingga 3,000 pesakit dilibatkan untuk melihatkan keberkesanan dan kesan ubat secara lebih meluas. Keseluruhan tempoh ujian klinikal ini mengambil masa 3 hingga 5 tahun. Dan akhirnya, apabila proses ini telah berjaya, pemantauan setiap ubat yang dipasarkan tetap diteruskan untuk memastikan tindakan sewajarnya dapat diambil sekiranya pesakit mengalami gejala yang tidak diingini. Itulah antara proses-proses kepada penciptaan ubat di dalam perubatan sains. Seterusnya, kita akan melihat penciptaan ubat-ubatan daripada sudut maqasid syariah. Sebelum kita pergi lebih jauh, ingin saya jelaskan terlebih dahulu apakah maksud ataupun definisi bagi maqasid syariah. Maqasid syariah merupakan tujuan dan hikmah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dalam hukum hakam yang disyariatkan serta rahsia di sebaliknya dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Terdapat 5 prinsip di dalam maqasid syariah, iaitu yang pertama untuk menjaga agama, yang kedua untuk menjaga nyawa, yang ketiga menjaga harta, keempat menjaga akal dan kelima menjaga keturunan. Jom kita lihat contoh-contoh aplikasi maqasid syariah dalam penciptaan ubat-ubatan.
Baiklah, mari kita lihat contoh pengaplikasian penciptaan ubat di dalam prinsip maqasid syariah. Yang pertama iaitu untuk memelihara agama. Antara tujuan utama penciptaan ubat ini adalah untuk mencegah dan merawat penyakit supaya manusia ini dapat hidup dalam keadaan sihat dan tenang. Kenapa? Kerana badan yang sihat dan kuat akan membawa manusia untuk menegakkan syiar Islam di atas muka bumi ini. Contohnya dengan melakukan ibadah solat, zakat, haji, kerja-kerja dakwah, berjihad dan sebagainya. Jadinya dengan penciptaan ubat ini dapat membantu tercapainya objektif maqasid syariah yang pertama iaitu untuk menjaga agama. Hal ini kerana dengan tanpa badan yang sihat akan membantutkan kerja-kerja dakwah di atas muka bumi ini. Oleh itu, kita dapat lihat penciptaan ubat ini sedikit sebanyak dapat membantu memelihara agama di atas muka bumi ini. Seterusnya, yang kedua, kita akan melihat prinsip yang kedua dari sudut maqasid syariah. Dari sudut penciptaan ubat ini ialah untuk memelihara nyawa. Hal ini kerana ikhtiar perubatan secara umum itu sendiri bertujuan untuk memelihara nyawa. Dengan cara memakan ubat-ubatan dengan mengikut dos yang telah ditetapkan untuk merawat pesakit. Melakukan pembedahan yang boleh merosakkan sebahagian anggota badan demi menyelamatkan nyawa seperti memotong kaki bagi pesakit kencing manis dan untuk mengelakkan jangkitan kuman ke organ yang boleh mengancam nyawa. Begitulah juga dengan penciptaan ubat yang mana manusia dapat berikhtiar untuk hidup ataupun untuk kekal sihat dengan memakan ubat-ubatan yang telah dicipta dari sudut sains. Seterusnya, mari kita lihat prinsip maqasid syariah dalam penciptaan ubat dari sudut memelihara akal. Penciptaan ubat ini dapat mencegah manusia daripada mengambil perkara yang boleh merosakkan akal manusia seperti mana yang dilarang dalam agama Islam demi untuk memelihara akal dengan pengambilan ubat tertentu untuk menahan penagihan serta adanya sesi-sesi kaunseling dan kesedaran yang dijalankan oleh agensi-agensi yang bertanggungjawab. Contohnya, jika seseorang itu ketagihan dadah, ubat-ubatan yang sepatutnya ataupun yang spesifik akan diberikan kepada pesakit-pesakit dengan tujuan untuk menghilangkan ketagihan tersebut. Yang mana kita dapat lihat daripada situasi ini dengan wujudnya ataupun dengan berlakunya penciptaan ubat-ubatan ini dapat membantu manusia untuk memelihara akal daripada terus rosak dan seterusnya akan merugikan manusia itu sendiri. Yang keempat adalah untuk memelihara harta. Pencegahan penyakit dengan menggunakan ikhtiar perubatan pada peringkat awal boleh mengurangkan penggunaan harta benda untuk tujuan perubatan. Contohnya, seseorang yang ingin mencegah penyakit kencing manis daripada merebak pada peringkat awal dengan mengambil ubat-ubatan dan pemakanan mampu memelihara hartanya daripada digunakan untuk kos pembedahan jika penyakit kencing manis tersebut semakin teruk. Yang mana jika kita fahami, kos pembedahan adalah sangat-sangat mahal. Jadinya, dengan pada peringkat awal dengan memakan ubat-ubatan untuk mengelakkan penyakit tersebut semakin merebak, dapat mengurangkan atau dapat menggunakan belanja untuk ke arah kos pembedahan. Jadi di sini kita dapat lihat dengan wujudnya penciptaan ubat-ubatan ini dapat membantu manusia untuk memelihara harta untuk digunakan kepada benda yang lebih teruk. Itu adalah untuk akal dan harta. Baiklah, mari kita lihat prinsip yang kelima dari sudut penciptaan ubat dari sudut maqasid syariah iaitu untuk memelihara keturunan. Ibu pengandung yang mempunyai masalah sepanjang tempoh kehamilan akan mengambil ubat-ubatan tertentu untuk memastikan bayi yang bakal lahir sihat dan bebas daripada sebarang penyakit. Contohnya, jika seseorang ibu itu mengalami tekanan darah rendah ataupun kekurangan hemoglobin, ubat-ubatan yang sepatutnya akan diberikan kepada ibu-ibu mengandung dengan tujuan untuk
memastikan bayi yang bakal lahir adalah bayi yang sihat dan bebas daripada sebarang penyakit. Jadi di sini kita dapat lihat penciptaan ubat-ubatan dapat membantu keturunan, memastikan keturunan yang bakal lahir adalah keturunan-keturunan yang sihat dan bebas daripada sebarang penyakit. Seterusnya, kita akan lihat kaedah fiqh dalam perubatan yang khususnya dalam penciptaan ubat-ubatan. Kaedah fiqh yang pertama yang digunakan ialah la darar wa la dirar, yang bermaksud janganlah memudaratkan diri sendiri dan memberikan mudaratan kepada orang lain. Contoh bagi kaedah ini ialah kita tengok vaksin. Vaksin bukan salah satu daripada ciptaan sains dari sudut ubat-ubatan yang perlu diambil oleh bayi bagi mengelakkan mudarat ke atas bayi tersebut dan mudarat yang mungkin menimpa bayi-bayi lain. Kesan daripada bayi tersebut tidak mengambil vaksin. Ini adalah contoh janganlah memudaratkan diri sendiri dan memberi kemudaratan kepada orang lain dengan mengambil ubat-ubatan. Kaedah kedua yang digunakan ialah al-darurat tubihul mahzurat, yang bermaksud keadaan-keadaan darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang terlarang. Keadaan darurat diharuskan untuk melakukan perkara-perkara yang terlarang. Contoh bagi kaedah ini ialah ubatan yang berasal daripada bahan-bahan haram dibenarkan dalam perubatan jika disyorkan oleh doktor yang dipercayai, pegangan dan amalan agamanya serta mempunyai kepakaran di samping terbukti tiada ubat lain yang halal untuk diambil yang bertujuan untuk menyembuhkan satu-satu penyakit. Ini adalah contoh bagi keadaan al-darurat tubihul mahzurat. Berikutnya, kita akan lihat cara pengambilan ubat yang betul dari sudut Islam. Cara-caranya seperti yang pertama, mengenal pasti pesakit yang betul. Yang kedua, menentukan preskripsi yang betul. Yang ketiga, menentukan ubat yang betul kepada pesakit. Yang keempat, menentukan bentuk ubat yang betul. Yang kelima, menyediakan dos yang betul. Yang keenam, menetapkan tata cara pengambilan ubat yang betul. Dan yang terakhir adalah menyampaikan maklumat yang betul kepada pesakit. Pesakit perlu dimaklumkan apakah ubat yang dia makan, apakah tata cara ataupun fungsi ubat tersebut kepada pesakit tersebut. Seterusnya, kita akan melihat aspek negatif penciptaan ubat dari aspek etika sains dalam Islam. Kesan negatif pertama daripada sudut penciptaan ubat ini dari segi etika sains dalam Islam ialah dengan wujudnya masalah penyalahgunaan ubat. Terdapat kajian yang mengatakan terdapat beberapa ataupun golongan yang tidak menggunakan etika yang sepatutnya di dalam melakukan penciptaan ubat. Contohnya, dia melakukan menambah dos yang lebih ke dalam sesuatu kuantiti ubat untuk menjual dengan harga yang mahal. Yang mana ini adalah bertentangan dengan etika sains dalam Islam yang bukannya bertujuan memberi manfaat kepada orang lain, malah memberi mudarat kepada orang lain. Ini adalah contoh negatif yang pertama, iaitu penyalahgunaan ubat untuk tujuan komersial dan keuntungan semata-mata. Dan yang kedua adalah kesan negatif. Contohnya, seseorang yang mengambil ubat tanpa preskripsi yang betul. Contohnya seperti ubat batuk yang dimakan tanpa tujuan bukan untuk perubatan, bahkan hanya untuk suka-suka, boleh menyebabkan ketagihan kepada diri sendiri, yang mana kesannya dapat beri kesan yang buruk kepada diri seseorang itu sendiri jika seseorang itu tidak mengambil ataupun tidak menggunakan ubat dengan cara yang betul. Dan yang ketiga adalah terlebih dos, yang mana terlebih dos ini dalam satu ubat yang diambil oleh seseorang boleh menyebabkan kematian. Yang mana kita banyak baca di dada-dada akhbar orang-orang yang bunuh diri dengan cara memakan ubat-ubatan dengan dos yang berlebihan dan akhirnya mereka mati dengan
cara tersebut. Ini adalah salah daripada etika sains dalam Islam yang memberi mudarat kepada diri sendiri dan akan mendatangkan kesusahan kepada diri sendiri dan orang lain. Sekian sahaja untuk pembentangan mengenai penciptaan ubat. Khususnya kita kaji daripada aspek maqasid syariah dan etika sains dalam Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.